أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada pagi Jumaat 10 Ramadan tahun 545 Hijriah. Sesudah bicaranya yang panjang, wahai gulam, ada dua langkah sahaja lagi dan engkau sudah sampai, iaitu satu langkah dari dunia dan satu langkah lagi dari akhirat. Satu langkah dari dirimu dan satu langkah lagi dari manusia. Tinggalkan yang zahir ini, nescaya engkau akan sampai kepada yang batin. Permulaan, kemudian penghabisan. Engkau yang mesti mulakan, dan nanti Allah Ta'ala akan sempurnakan. Daripadamu permulaannya, dan dari Allah penghabisannya. Rasakan dirimu dengan yang pahit dan kulit, kemudian duduk di pintu amalanmu, sehingga apabila engkau dipanggil masuk, engkau sudah dekat dengan siapa yang engkau tujukan amalan itu. Jangan duduk di kasurmu, atau di balik selimutmu, atau di balik tempat-tempat yang tertutup. Lalu engkau baru mau beramal dan berdekat dengan siapa yang engkau tujukan amalanmu. Dekatkan hatimu pada mengingatinya, dan faedahnya nanti di hari engkau dibangkitkan. Sentiasa ingat kepada kubur, yang pasti engkau mendatanginya. Ingat pada hari bagaimana nanti Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia di hadapannya. Ya, jika engkau selalu mengingati semua itu, akan lenyaplah kekerasan hatimu, dan hati itu akan bersih dari karat-karatnya. Jika binaan itu tepat atas asasnya, nescaya tetaplah kedudukannya dan teguh. Tetapi jika dia tidak diletakkan di atas asasnya, pakai nampak segera robohnya. Jika engkau bina ehwalmu di atas hukum hakam yang zahir, tiada seorang manusia pun yang dapat mencabutnya. Dan jika engkau tidak binakan dia seperti itu, tidak akan kekal ehwalmu. Dan mustahil engkau akan sampai kepada maqam, dan hati kaum siddiqin akan terus mengutukimu dan tidak mau memandang kepadamu. Celaka wahai si bodoh, engkau fikir agama ini suatu permainan yang boleh dikeliru-kelirukan, tidak jauh panggang dari api. Wahai orang yang suka mengelirukan, engkau sudah biasakan dirimu menasihati orang, padahal engkau bukan ahlinya. Kerja ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu, oleh segelintir orang yang soleh. Kalau tidak, maka memang mereka lebih suka membisukan diri dan mengisyaratkan sahaja tanpa berbicara apapun. Sangat sedikit bilangan mereka yang dibenarkan berbicara kepada manusia secara terpaksa. Sesudah berbicara, maka apa yang diberitakan itu menjadi pandangan. Perkara itu akan berubah menyusup ke dalam hatimu dan kemurnian batin. Sebab itulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, kalau tersingkap tabir sekalipun, maka keyakinanku tetap begitu, juga tidak bertambah. Dia pernah berkata juga,
Aku tiada menyembah Tuhan yang aku tiada melihatnya. Dia berujar lagi, hatiku telah menampakkanku akan Tuhanku. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa untuk kita memulakan perubahan, untuk kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang akan memiliki syurga, menjadi orang yang dijauhkan daripada neraka, maka kita ada dua langkah. Ada dua langkah lagi untuk kita benar-benar sampai. Istilah sampai dalam perbahasan sufi ialah sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Kerana setiap kita ini berusaha untuk sampai. Kerana kehidupan ini ialah satu perjalanan, satu safar yang disebut oleh Nabi SAW. Kita bermusafir di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia sebagai orang asing atau seorang yang bermusafir. Abiru sabil cuma melintas dunia ini. Kita sedang menuju kepada suatu destinasi yang disebut sebagai istilah wusul, yakni sampai. Sampai apa? Sampai pada apa yang Allah kehendaki. Bila Allah Ta'ala nak jadikan seorang itu sampai pada apa yang dikehendakinya, maka dia tidak lagi memandang dunianya. Dia tidak juga lagi memandang dirinya. Dan tidak juga dia memandang orang-orang sekelilingnya, kerana dia sudah melihat dan nampak keredaan Allah padanya. Maka ketika itulah dia akan tenang tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa takhta. Dia akan kuat tanpa tentera, dia akan kuat tanpa kekuatan fizikal. Kerana ialah kekuatan sebenar yang datang daripada Allah. Maka inilah istilah sampai. Bahawa dia sudah sampai. Dia sudah berada pada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sudah lulus. Baik, untuk kita sampai, dah hampir. Cuma ada dua langkah. Satu langkah dunia dan satu langkah akhirat. Artinya satu langkah untuk tinggalkan dunia dan satu langkah untuk bergerak ke akhirat. Satu langkah daripada diri kita dan satu langkah daripada manusia. Adapun ibarat pertama, maknanya selangkah meninggalkan dunia. Artinya kalau kita memang ada niat untuk tinggalkan dunia ini, mulakan dengan selangkah, maka Allah menyempurnakan. Sebab itu para ulama menyatakan, alaikal bidayah wa alaihi tamam. Kamulah yang memulakan, Allah lah yang menyempurnakan. Kan itu dalam perjalanan kita, di dalam urusan kita dengan Allah, apa yang perlu ada, apakah kita punya kehendak, keinginan. Ada tak dalam diri kita nak jadi baik, nak jadi soleh, nak jadi hamba yang ikhlas, nak jadi hamba yang diredai oleh Allah? Ada ataupun tidak? Inilah langkah yang kita perlu mulakan. Langkah untuk kita meninggalkan semua yang merosakkan kita. Ini satu langkah meninggalkan dunia. Baik, dunia ni ibarat kerana di dalamnya ada semua benda kerosakan. Syaitan ada kat dunia, manusia ada kat dunia, syahwat ada kat dunia. Semua berkumpul di dunia. Bila kita keluar dari dunia, sudah tidak ada syaitan. Di dalam kubur sudah tidak ada syaitan. Dalam kubur sudah tidak ada syahwat. Dalam kubur sudah tidak ada kawang yang jahat. Tidak ada. Kita dengan tanggungjawab. Maka kalau kita selangkah tinggalkan dunia, artinya kita memang memulakan perjalanan untuk akhirat. Dan selangkah pula kita memang ke akhirat. Kita tinggal dunia satu hal, lalu kita pun melangkah akhirat. Umpama ibarat yang sama kalau kita sebut, kita tinggalkan larangan dan kita buat perintah. Seorang yang berdosa. Dosa ni menarak, berjudi, mungkin simpan perempuan, mungkin derhaka pada mak ayah, mungkin seorang yang derhaka pada suami, mungkin juga seorang yang abaikan isteri, mungkin juga orang yang terlibat dengan rasuah, penipuan, skema, apa saja dosa. Bilang apa yang berlaku dalam kehidupan. Baik, bila dia nak sampai, apa yang patut dia buat? Ditinggalkan yang ni semua. Ditinggalkan semua yang benda yang dilarang, maka itulah dunia.
Saya dah tinggalkan judi, saya dah tinggalkan arak, saya dah tinggalkan rasuah, saya dah tinggalkan yang tak tutup aurat tu, saya dah tinggalkan derhaka, saya dah tinggalkan semua benda yang Allah Ta'ala larang. Baik, sesudah kita tinggalkan apa yang Allah larang, apa perlu kita buat? Lakukan apa yang Allah perintah. Sembahyang, tutup aurat, baca Quran, menuntut ilmu, bertemu dengan orang alim, pergilah ke rumah Allah, buat perintah. Ini selangkah ke akhirat. Bila kita selangkah berjaya tinggalkan dunia yang berupa segala dosa yang kita buat, kita tinggal sungguh-sungguh, lalu kita benar-benar melangkah untuk menuju akhirat, yakni melakukan perintah Allah, maka kita sampai. Baik, ini satu ibarat. Kemudian bila Syekh mentadbirkan pula, selangkah daripada dirimu dan selangkah lagi daripada manusia. Bila disebut tentang selangkah dari dirimu, satu langkah lagi daripada manusia, maksudnya apa? Selangkah daripada dirimu, sibuklah untuk kita mengenali diri kita. Dan selangkah daripada manusia, maka jangan bicara hal manusia. Berhentilah berurusan dan berbicara tentang manusia. Kerana kebanyakan manusia, kecenderungannya ialah untuk tahu tentang hal orang lain. Contoh hari ni kalau kita buka Facebook ke, tengok IG, sebab kita nak tahu hal orang lain. Kalau kita tahu hal orang lain untuk motivasikan agama kita, maka itu satu benda yang baik. Orang-orang yang Allah Ta'ala dah beri mereka petunjuk hidayah, ulaika allazina hadallahu fabihudahu muqtadih, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah, maka dengan hidayah itu ikut. Ini persoalan kita sebut, kita suka melihat hal-hal yang tidak perlu, yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Maka kita mulakan dengan tidak atau selangkah dari manusia. Hal-hal manusia saya tidak lagi ingin mengambil tahu. Saya tak akan ambil tahu sebab apa orang tu bercerai, sebab tu orang tu kahwin, itu bukan dalam urusan saya. Sebab apa anak dia tak boleh masuk universiti, itu bukan dalam urusan saya. Hal-hal yang manusia yang saya katakan, kita semakin hari makin sibuk dengan hal manusia, bukan hal keaiban manusia. Mana-mana keaiban manusia kita terus mencari, lalu kita pun rasa kita mulia. Kerana orang yang sibuk mencari keaiban orang lain, dilupa keaiban itu ada pada dirinya. Dicari orang lain punya, cari-cari, walau apa yang dibicarakan, mereka bicarakan tentang keaiban sendiri. Mereka menyangka telah menelanjangkan orang, sebenarnya mereka telanjangkan diri mereka. Bak kata pepatah kita membuka pekung di dada kita sendiri. Dia itu beginilah, begini. Wah, itu pada kita. Bahkan kalau dia tidak ada pada kita, dia akan berjangkit pada kita. Saat saya cakap orang ni tak ada, dia tak berlaku pada saya, kelak dia akan berlaku pada kita. Kerana siapa pun yang bercakap orang lain, seperti dia menjemput musibah itu datang pada dia. Kalau saya, tuan-tuan, cenderung bercakap keaiban orang, bercakap kekurangan orang, sebenarnya kita sedang menghantar kad jemputan untuk penyakit itu datang pada kita. Sebab tu kalau kita tengok, siapa pun bercakap hal aib orang, akhirnya kena pada dia. Dia tak tunggu masa yang panjang, dapat balik dia. Dia nak kata orang tu, dapat pada dia. Dia nak kata orang ni, dapat pada dia. Maka selangkah kita dari manusia, jangan lagi membuang masa yang banyak untuk berurusan dengan manusia. Jangan. Jangan lagi membuang masa yang banyak untuk bersama dengan manusia. Jangan lagi menghabiskan nilai kehidupan kita dengan bersama dengan manusia. Kerana ternyata nanti kita bersendirian. Oleh itu selangkah pada diri kita. Maka selangkah untuk sibuk mengenali diri kita. Hari ini saya nak berusaha nak tahu apa keaiban saya. Ambil kertas, tulis apa keaiban saya. Keaiban saya sebagai suami, tulis. Berapa puluh keaiban kita pada suami, sebagai suami. Kalau kita rasa tak tertulis ataupun tak mampu nak tahu, maka tanya isteri kita, suruh dia tulis. Mesti kita akan dapat banyak. Kalau kita tak nampak the ego kita, saya rasa saya suami baik, Ustaz, misali, suruh isteri tulis. Tulis dengan jujur. Dan beritahu dia setiap satu keaiban awak tulis, saya bagi awak RM100. Dia akan jumpa 1000 keaiban kita.
Bayarlah 10,000. Kalau kita suruh je ditulis kaiban, dia takut. Yang janji nak beli kasut raya tak jadi. Yang kata nak balik kampung tahun ni, cancel. Yang kata nak beri hadiah misteri pun cancel. Sebab orang kan, kita kalau orang sebut kaiban, kita marah, benci. Oh, kamu kata saya macam ni. Baik, katakan pada dia, tulis kaiban, dan setiap kaiban itu letakkan permintaan, saya kabulkan. Okay, so, satu, kaiban pertama saya akan bagi hadiah kasut. Kaiban kedua, langsir baru. Kaiban ketiga, baju raya baru. Kaiban keempat, saya bagi awak duit belanja atau bonus raya. Kalau semua kaiban ni kita upah ditulis, baik, kita akan dapat memang banyak kaiban. Tak apa. Kita melabur banyak untuk tahu kaiban. Jauh lebih baik daripada kita melabur banyak untuk tahu kaiban orang. Ada orang dia pun melabur banyak nak tahu kaiban orang. Saya nak melabur dan ini je saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya berusaha untuk cari kaiban saya. Saya tak nampak dengan mata saya, kerana mata saya sudah pun dihijab oleh ego saya. Ataupun mungkin kan dosa tu terlalu lama sehingga saya tak nampak. Dan saya minta tolong orang lain. Orang lain itulah cermin saya. Bila Nabi SAW menyatakan, Al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu cerminan kepada saudaranya. Cermin. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau kita minta dia tulis kaiban saja-saja free, dia tak akan tulis. Dia masih bersembunyi tak. Abang baik, abang suami A+. Macam 100+ abang ni. Bagus, bertenaga. Dia tak akan jujur. Sebab dia tahu dia punya akibat. Maka kita hilangkan akibat tadi. Yang saya sebut tadi. Kalau benar kita nak baik. Saya nak jadi suami baik. Suruh isteri tulis kaiban dan saya upah. Saya akan bayar. Ambil duit ni. Saya bagi terus. Ni saya bagi awak 10,000. Satu kaiban awak dapat 100. Kalau tak banyak, tak sampai 10,000, pulangkan yang tu. Pasti dia akan siang malam fikir apa kaiban. Dia akan jumpa. Dia akan korek. Itu sebaiknya daripada kita korek kaiban orang lain. Daripada kita kata kaiban yang tidak ada pada orang lain, kita tetap nak kata dia aib. Saat ni kalau saya bagi duit, bini saya akan reka kaiban tu. Silakan, tak apa. Daripada kita pula reka kaiban orang. Orang kan salah sikit, kita pun tambah lagi 2, 3. Maka begini kita mulakan. Baik, kalau saya nak jadi baik sebagai seorang anak, saya beritahu pada mak saya, mak, apa kekurangan saya? Selama saya jadi anak 30 tahun, 40 tahun, mak tulislah, mak beritahu. Ayah beritahu mana kurang saya. Ini tuan-tuan, bila kita selangkah pada diri kita. Pertama yang kita buat, kata ulama, ialah cari keaiban sendiri. Yang kedua ialah baiki keaiban. Baik, saya dah tahu 10 keaiban. Katakan orang-orang yang dekat dengan saya, sahabat-sahabat saya, isteri saya, ibu ayah saya, abang-abang saya, adik-beradik saya, tulis 10 keaiban. Saya nampak mereka seperti bersepakat, bahkan menjadi ijma' di kalangan mereka. Saya ada perangai ni. Maka dah ijma' ni. Maka sekarang ialah macam mana saya nak rawat. Nak rawat macam mana? Maka cara saya nak rawat, saya akan jumpa dengan orang-orang soleh. Orang semua kata saya ada penyakit cemburu. Buta. Cemburu tak apa, bagus. Tapi bila buta, masalah. Bila cemburu celek, okey. Cemburu bertabayun. Itulah, kita cemburu ada asas. Ni cemburu tak ada asas. Ataupun saya ni marah, cara membabi buta. Okey, marah tu bagus. Tapi membabi buta tu tak bagus. Maka saya nak tahu rawatannya kat mana. Atau saya ni terlalu cintakan dunia. Atau saya terlalu banyak habiskan masa dengan itu dan ini. Maka saya perlu dapat rawatan. Baik, saya dah dapat rawatannya. Itu seperti saya pergi farmasi lalu borong obat-obatnya. Maka tinggal lagi bagaimana saya nak aplikasikan rawatan tadi pada diri saya. Saya dah tahu ini, ustaz saya, tok guru saya dah beri. Ini rawatan untuk penyakit dengki, ini rawatan untuk penyakit payah bangun subuh, ini rawatan bagi mengantuk selalu dalam kuliah. Ini di rawatan, ada 10. Maka tinggal lagi, kita dah tahu, kita dah beli semua ubat-ubat ni di farmasi. Bagaimana cara menggunakannya? Saya nak makan berapa kali sehari ubat ni? Sampai bila saya kena makan? Maka bila kita sampai peringkat tatbiq, kita panggil. Tatbiq. Artinya pelaksanaan. Ada orang berjaya tahu kesalahan dia. Mereka tak tahu.
Dan ada orang juga berjaya tahu penyelesaiannya. Sebab dia pun ikut kelas tasawuf, dia pun tahu. Imam Al-Ghazali rahimahullah beritahu. Imam Al-Qushairi beritahu. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani beritahu. Dan mana-mana kitab-kitab sufi beritahu macam mana menyelesaikan keaiban. Tinggal lagi macam mana dia nak buat tu. Maka dia mulakan dengan taubat kepada Allah. Start dia kena taubat kepada Allah. Lepas dia taubat, dia mulakan dengan doa kepada Allah. Ya Allah, aku ingin berubah. Yang aku nak ubah ialah sifat dengki aku. Yang aku nak ubah ialah sifat cemburu buta aku. Yang aku nak ubah ialah sifat ikut hawa nafsu aku. Maka engkau bantu aku. Dan yang ketiga, dia mula mengikuti latihannya. Latihannya dimulakan dengan zikir. Dia dah taubat, 1. Dia dah doa, 2. Latihan yang ketiga perlu dibuat zikir pada Allah. Sebab dia nak start ni. Dah nak start. Maka zikir. Zikir apa yang dirasakan boleh memberi satu momentum kekuatan. Zikir seperti La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang Rasul kata siapa yang menyebutnya 100 kali, maka syaitan tak akan menghuni hatinya. Maka dia mulakan. Atau dia mulakan dengan la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Atau dimulakan dengan zikirnya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Atau dimulakan dengan zikir juwairiyahnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Dihitung berapa kali, mulakan dengan zikir. Sebab zikir ni macam kita bagi baju balik pada diri kita. Kata ulama, zikir itu bagaikan air bagi ikan. Dia bagi nafas baru. Dia bagi kita pakaian baru, kehidupan baru. Manusia kan dengan benda baru dia akan semangat. Tuan-tuan, kita dapat kereta baru, semangat driving tu ada balik. Kita dapat baju baru, semangat nak pakai baju baru tu ada. Kerana kita memang tercipta dengan semangat dengan benda-benda baru. Manusia teruja. Tapi kita nak kehidupan baru. Supaya kita kembali teruja kehidupan kita yang sebenar. Maka jawapannya zikrullah. Habis dah lepas zikir, apa perlu saya buat? Saya perlu cari kawan yang akan memotivasikan saya. Kawan. Sebab pendorong utama kita dalam melakukan perubahan, kawan. Yang jenis payah nak pergi masjid, kawan orang pergi masjid. Maka dia akan datang kat rumah kita. Man, aku dah nak start pergi masjid. Boleh kau datang ambil? Boleh, dia datang ambil. Kerana kita manusia ada sifat malu. Bila ada kawan, maka malu itu membantu untuk kita jadi baik. Ini malu yang positif. Kita kawan-kawan kita malu. Jadi bila kawan kita tunggu depan rumah, takkanlah kita tak nak turun, tak nak keluar rumah, keluarlah kita. Kita dapat kawan baik. Kawan yang pelawa kita, ajak kita duduk dalam majlis ilmu, kita memalu pada kawan. Maka ini kita katakan keempat yang kita buat. Perkara kelima yang perlu kita buat ialah kita mula melakukan riyadhah. Apa itu riyadhah? Mujahadah. Mulakan. Jadi kita perlu ada satu riyadhah, membiasakan diri kita. Okay, saya hari ni nak mula baca Quran. Saya dah 12 Ramadan Quran tak baca lagi ni. Tak baca Quran ni. Orang lain dah khatam ni. 4 kali khatam. 5 kali dah kita dengar khatam. Ada orang dah khatam 12 kali dah. Kita tak gerak lagi ni. Maka kita perlu buat latihan riyadhah. Letak satu masa. Mulakan dengan apa yang ringan. Lepas subuh saya nak ambil masa setengah jam. Saya tak akan bergerak. Setengah jam. Untuk baca Quran. Riyadhah setiap hari. Macam orang pergi gym. Dia pergi. Dia paksa diri dia pergi gym. Walaupun sekadar termenung dekat gym. Tak apa, pergi je. Dia ikat dirinya dengan masa yang dia ada komitmen. Setengah jam. Saya tak akan pergi ke mana-mana setengah jam. Maka letak Quran dan dia mula baca. Berriyadhah kita panggil. Membiasakan diri. Riyadhah satu istilah sufi. Yang kalau kita terjemah literary, riyadhah ni bersenang. Bersenang tu ialah satu latihan. Riyadhah istilah sufi ialah kita melatih melakukan amal-amal akhirat. Sedikit demi sedikit. Baca hari ni selai muka surat, esok selai. Kalau kita selalu istiqamah, akhirnya kita dah jadi rindu bila mana kita tinggalkan. Tahu kan, kalau dah biasa buat sesuatu, bila benda tu dia mula
tinggal, dia akan rasa bersalah. Sebab kita dah buat macam ni dulu. Ini yang kita buat setiap hari. Sebab manusia dengan apa yang mereka lakukan setiap hari, mereka akan terbiasa. Ini cara kita mulakan. Mulakan kita sebut tadi dengan taubat, dengan doa, dengan zikir, dengan kawan kita. Mesti kita kena cari kawan. Kerana sahabat itu penting dalam perjalanan ini. Sebab Nabi menyatakan, bila Rasul menyatakan, Ar-Rafiq qabla tariq, kawan sebelum kamu berjalan. Sebab kalau kita nak jalan seorang-seorang dalam agama ni, kita memang kecundang dan juga tak tahan. Kita tengok orang ke masjid, kata-kata kerana dia dorongan kawan dia ada. Bila dia mula nampak dia tak ada kawan, dia pun tak pergi dah. Saya tak ada kawan. Kita ajar anak-anak kita, jom masjid, tak ada kawan lah mak. Semua makcik-makcik belaka, buat apa nak pergi? Sebab dia tak nampak ada kawan dia. Maka anak muda kita pun tercecer. Sebab kita pun tak biasakan dia kawan dengan orang-orang tua. Dah betul dia pergi masjid tengok semua orang tua-tua, dia bukan kawan dia. Akhirnya dia pun main telefon. Sebab dia seperti terpisah dengan rakan dia. Dia pun cuba asing diri, duduk jauh. Kalau pergi masjid duduk jauh. Kenapa? Dia tak ada kawan. Kita dapati orang yang tak ada kawan, dia cuba membina karakternya sendiri. Bila orang tu dibina karakter sendiri, dia agak struggle. Dia try hard. Dia cuba macam agak bosan sikit. Kita nampak. Kita kenali orang tu ada kawan atau tidak. Saya boleh mengenali seorang tu dia punya kawan atau tidak. Kita boleh tahu melalui cara hidup dia. Apakah dia ada kawan atau tidak. Cara dia duduk pun kita tahu. Kalau duduk jauh, tak ada kawan. Ada rapat dekat sikit, ada ustaz. Mana tak ada, ada. Kalau orang tu duduk dekat, kita tahu dia ada kawan. Kita mula-mula duduk kuliah, kita tengok siapa kawan rapat, kita duduk dekat. Tak mungkin kalau, saya kata kalau kita tak punya kawan baik, kita tak mungkin duduk dekat. Tapi kita mengaji lama untuk guru kita. Mana-mana guru-guru kami. Memang kita cenderung tengok sahabat kita kat mana, duduk sebelah dia. Paling kurang pun boleh tumpang kitab sebab kita tak bawa. Kita tak bawa kitab. Paling kurang pun boleh tengok catatan dia. Ataupun paling kurang kalau pun bawa kitab, kita lupa muka surat berapa. Lupa nak belek muka surat. Kawan, muka surat berapa? Tanya. Akhirnya kita nampak. Muka surat sekian. Kenapa tak tahu muka surat tak datang ke semalam? Kawan kita. Bukan tak datang. Semalam tidur, tak sempat. Tentang momentum kawan itu luar biasa dalam agama. Kita bila baca kisah Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis terkenal, yang tulis dengan tangannya sejuta hadis. Iaitu satu hadis diulang tulis 50 kali. Ditulis supaya dia ingat, ditulis satu hari itu 50 kali. Kawan rapat dia siapa? Ahmad bin Hanbal. Dengannya dia belajar hadis. Ini Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Mereka bukan sekadar sepupu, bukan kawan baik. Dua-dua belajar cari hadis dan mereka menjadi ulama-ulama hadis. Cuma Ibn Qudamah dia lebih ke depan dari sudut fiqhnya. Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih ke depan dari sudut ilmu hadisnya. Dan kedua-duanya anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia bermusafir nak cari tok guru. Saya ingat dulu tuan-tuan waktu kami nak ke Patani daripada Pondok Lubuk Tapah, Kelantan. Zaman almarhum Tuan Guru Haji Abdullah. Kita dah mengaji. Kemudian sekumpulan sahabat kami nak pindah pondok di Patani. Maka saya join sekali lah. Saya bukan join nak pindah pondok, nak pergi tengok pondok. Pergi jumpa tok guru. Minta izin tok guru kita nak pindah belajar. Nak pergi Patani. Kena marah semua. Marah. Tapi dia orang pakat telan je lah. Saya tak rasa sangat sebab saya bukan baru lagi. Ni geng-geng lama kena marah lagi. Ni geng-geng driver dia. Pindah. Tok guru nak pindah pondok belajar, nak dapat suasana baru. Tok guru pun kata, kalau bodoh-bodoh situlah. Ayatnya saya ingat. Keras. Ya mungkin. Perasaannya betul. Kalau dah bodoh-bodoh situlah. Belajar kat mana pun bodoh. Dah kali kaki tidur ke situ lah. Saya dah nak insah sebab kuliah ustaz saya tidur, saya nak pergi kuliah online. Allah dah kali kalau kaki tidur memang tidur lah. Pergi kat mana serupa. Takut ustaz lain berbaring terus.
Dia kena ayat tu, stepek dadai belaka. Saya pun kena sekali walaupun mengelak juga kena. Situ saya budak lagi, budak belasan tahun. Okeylah, abaikan, telanglah pahit tu. Memang betul pun kita bodoh. Kita pun berangkatlah ke Patani, berangkat. Saya tak mungkin naik ke Patani Thailand kalau tak ada kawan. Ni semangat kawan-kawan. Pergi daripada satu pondok, pada satu pondok, pada satu pondok. Sebab apa? Nak tengok mana sesuai. Tapi saya bukanlah nak mengaji pondok waktu itu, tapi lebih nak tengok suasana pondok. Sebab kita kebetulan ada komitmen lain. Tapi saya tengok semangat dia orang ni, dia ada sahabat. Dia ada kawan. Kalau tak ada kawan, dia tak akan berpindah. Jadi saya nak sebut tentang peranan kawan tu penting. Dalam perjalanan pada Allah, kalau kita jalan seorang, kita akan penat. Macam kita musafir kalau naik kereta seorang. Kalau kereta tu rosak, masaklah kita. Habis. Kalau apa-apa berlaku kat kita, habis. Kalau kita pergi ramai-ramai, siap berkonvoi lagi, insya-Allah selamat dan sampai. Begitu dalam perjalanan kita kepada Allah Ta'ala. Baik, selangkah tinggal dunia, selangkah menuju akhirat. Selangkah pada diri kita dan selangkah tinggalkan manusia. Kemudian kata Syekh lagi, tinggalkan yang zahir. Dan saya kau akan sampai pada yang batin. Apa maksud tinggalkan yang zahir? Tinggalkan yang zahir. Tuan-tuan sekalian, maksudnya, maksud zahir dan batin. Batin ialah keikhlasan kepada Allah. Zahir ialah gambaran. Kita kalau buat ibadat, gambaran itu nampak kita baik, warak, soleh. Bukan itu kita nak. Kita nak keikhlasan pada Allah. Keikhlasan kita kepada Allah SWT yang akan menyempurnakan. Bukanlah sekadar pandangan zahir yang orang tengok. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, nescaya permulaan kemudian penghabisan. Al-bidayah thumma nihayah. Apa maksud bidayah thumma nihayah? Beliau terang lepas tu. Engkau yang mulakan. Ini yang kita sebut tadi. Alaikal bidayah wa alaihi tamam. Engkau mesti mulakan, Allah sempurnakan. Dalam hadis yang banyak. Bila Nabi SAW berkata bahawa Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi. Hamba-Ku, bila kamu selangkah kepadaku, kamu berdatang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Kamu dekat padaku sejengkal, akan ku dekat kepadamu sehasta. Artinya, hamba-Ku yang datang nak temu, nak berjumpa denganku, baru selangkah dia bergerak, aku dah berlari ke arah dia. Maksudnya, tuan-tuan, kita baru nak jadi baik. Allah dah hadirkan 10 sebab baik. Kita barulah fikir, so nak taubat lah. Atau hari nak jadi baik lah. Allah hadirkan bantuan-bantuan untuk kita jadi baik. Akhirnya kita masukkan mulakan. Kita ambil contoh, kita nak buat urusan apa-apa pun, mulakan dulu. Habis tak, nanti tu, nanti ni. Jangan cerita nanti tu, nanti ni. Kita pun tak tahu. Mulakan je. Saya nak meniaga Ustaz, tapi takut rugi. Lepas tu takut kena ni kena jampi Ustaz. Takut kena santau. Kenapa fikir benda yang belum berlaku? Mulakan dulu. Ustaz, saya nak meniaga tapi takut orang tak beli. Dah mula belum? Belum. Habis macam mana tahu orang tak beli? Mulakan. Kita pun faham dalam urusan duniawi, mulakan dulu. Saya nak pergi JPJ tapi takut, sibuk lah. Pergi je, pergi. Pergi dulu. Duk main, duk berangang macam tu, sampai sudah tak selesai kerja kita. Saya nak balik kampung Ustaz, tapi takut jam jalan. Ustaz, orang baik ke jalan tutup, takut. Jadi, tak balik je. Nanti jumpalah jalan lain. Akan ada jalan lain. Kita dengar ada satu jalan, tanah runtuh. Kita dah fikir jalan nak ke sini ni je satu. Macam mana nak pergi? Tak pergi je, rupanya dah ada buat lencongan. Masuk sini, dah sampai juga. Masalahnya ialah kita tak mulakan. Itu masalah kita. Saat saya nak qiyam mulai tapi takut ngantuk. Qiyam mulai dulu. Tengok test. Yalah, kita tak pernah saat qiyam mulai bangun 3 pagi, 4 pagi. Sebab subuh pun payah saat macam mana 3 pagi. Takutlah tersengguk, malu saya. Yalah, orang rokok saya sujud. Dah ngantuk mamai. Bimbang Ustaz. Tak, pergi dulu. Pergi dulu. Kau makan ada kekuatan tadi. Kita macam terfikir-fikir. Kadang-kadang ada orang nak ke Mekah, Ustaz, saya nak ke Mekah bulan puasa. Ramai orang. Bimbang.
Memang tak ada tandas, tak susah. Pergi dulu. Akhirnya dia pun pergi. Dia sembahyang betul-betul tepi tandas. Dia tak ada isu lagi buat tandas. Tepi tandas solat. Saya pun ada sekali pengalaman solat dekat tandas. Dia ada jalan dia. Dia isunya dalam perjalanan kita ialah kita mesti berani memulakan. Saat saya nak menuntut ilmu tapi takut orang pandang saya atas bawah, malu saya. Pergi je dulu. Kita duk persepsi saya kan bila baru datang macam mu'allaf lah Ustaz. Jadi orang pun tengok siapa pula datang belajar ni. Dah lah tak bawa kitab. Ni nampak ni pelajar baru ni. Kita bimbangkan persepsi orang. Bila kita mula nak dekat, tak tambahkan, mula je. Akhirnya kita dapati rupanya mereka semua membantu kita. Membantu. Ramai orang bila dia berpindah ke tempat baru, dia nak ke masjid, satu halangan. Saya tak kenal orang masjid. Saya tak tahu macam mana perangai mereka. Dulu kita masjid kampung kita, okey kita dah biasa. Ni tempat baru. Macam manalah penerimaan orang kita ni baru pindah sini. Tak pergi je. Niat kita nak buat baik tadi, Allah akan sempurnakan. Sebab itu ini yang ulama-ulama faham dalam kehidupan. Mereka mesti mulakan. Ada orang, saya nak karang buku ni, macam mana? Karang je. Macam mana nak karang? Tulis je. Dan saya nanti akan datang. Tu dia dapat sempurnakan. Masalahnya ialah kita tidak mau memulakan. Bila kita memulakan, bila sampai giliran kita, Allah akan panggil. Akan sampai giliran. Sebab tu Syekh Abdul Qadir sebut macam ni, permulaan. Rasakan dirimu dengan yang pahit dan kulit. Kemudian duduk di pintu amalanmu sehingga engkau dipanggil masuk. Maksudnya, kita tak, ini macam mana nak dekat dengan Allah. Macam mana saya nak rasa manis nak ibadat. Macam mana kita nak rasa nikmat kewalian Allah. Nak rasa juga orang yang mendapat kewalian Allah ni macam mana ibadat dia. Kita bukan cerita keramat-keramat tu. Kita nak cerita kenikmatan beribadat. Bagaimana Allah melayan dia sebagai wali Allah. Nak. Okay, mulakan. Kita mulakan dengan ibadat. Jaga yang fardu. Buat yang sunat. Buat. Kita sudah mendapat nombor gilirannya. Sampai masa kita akan dipanggil. Lalu kita benar-benar rasa nikmat solat. Benar-benar rasa nikmat baca Quran. Benar-benar rasa nikmat menuntut ilmu. Benar-benar rasa nikmat i'tikaf. Maka ia mula datang kerana nama kita sudah dipanggil. Kita sudah merasa nikmat ibadat, ahli ibadat. Kita dah rasa ketenangan, ahli ketenangan. Kita dah mendapat makanan yang dimakan oleh mereka semua daripada Allah. Akhirnya jadi macam seronok berpuasa. Cuba tuan-tuan tengok. Kita mulakan puasa. Mula start nak puasa, kita bimbang. Saya dah biasa makan banyak. Makan tengah hari. Sehari, siang 4 kali, malam 3 kali. 7 kali makan. Ini kebiasaan manusia makan 7 kali. Kerana kita ikut cara budaya orang kafir. Yang disebut dalam hadis. Nabi kata, Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid, wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'at. Orang beriman makan sekali, orang kafir makan 7 kali. Kalau ikut hawa nafsu, memang kita boleh makan 7 kali. Kalau tengok kita makan pagi, lepas tu kita kudak, lepas tu makan tengah hari, lepas tu petang, kemudian kita mungkin makan malam, kemudian kita sapa, ataupun makan lepas pula penang, mungkin makan lagi sebelum tidur. Mungkin 7 kali. Ada orang siang je dia bantai 5 makanan, atau 6. Pagi dia dah makan kat rumah dia. Lepas tu dia datang kat pejabat, pukul 8 dia makan lagi. Maka pukul 11 dia buat kudapan pula. Nanti lepas zuhur dia makan tengah hari. Lepas tu dia makan pula petang. Kopok lah, goreng pisang lah petang. Petang sikit lagi atau nak masuk malam dia makan nasi pula. Lepas tu dia pun lepas isyak minum-minum ringan. Karipat, inti oksigen. Dia makan. 7 kali, benar. Lalu kita dah makan banyak ni tuan-tuan. Habis makan banyak ni haram ke tak haram? Yang Rasulullah sebut 7 kali adakah makna haram? Tak. Nabi sebut ini cita-cita mereka hidup untuk makan. Tapi celah itu bukan bermaksud haram selagi mana kita tak makan benda haram. Itulah ada orang saya kata mungkin dia makan 10 kali. Jadi tak berhenti ngunyah tu. Ngunyah. Masa kuliah pun dia ngunyah lagi. Asyik puasa. Misalnya. Jadi dia pun fikir saya nak puasa macam mana Ustaz? Ingat gastrik saya ni. Tapi oleh kerana dia mulakan, akhirnya dia dapati dia boleh tak makan. Walau mula-mula jadi beban nak puasa, beban. Anak-anak kita mula nak start puasa. Kita berbimbang sahur banyak-banyak, makan banyak-banyak, nanti lapar kata kita. Last kali di sahur minum masak je, dia okey.
Kebiasaan kita berpuasa ni masuk hari ke-12. Nanti 13, 14. Makin lama kita rasa macam, tak ada apa. Kita boleh buat kerja macam biasa. Yang jadi cikgu boleh mengajar, naik tangga, turun tangga. Yang ke laut pun boleh ke laut macam biasa. Yang buka restoran pun boleh buka restoran macam biasa. Tanpa dirasa lagi satu halangan. Ya Allah dah beri kita kebiasaan. Sebelum Allah beri kita kemanisan. Akhirnya rindu bulan puasa pula. Allah, sedap bulan puasa ni. Sedap benda tu, sedap. Kita mula merasakan nikmat orang-orang yang mendapat makanan dari Allah. Ini asasnya, tuan-tuan. Mulakan. Bila kita mulakan, maka Allah akan sempurnakan. Allah akan bantu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Dia kata, jangan kamu duduk tanpa buat apa-apa. Duduk di kasur, duduk kat katil kita, duduk kat selimut kita. Kita tak buat apa-apa. Maka kelak kita tak akan dipanggil dan kita tak akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau kata lagi, hatimu dekatlah. Dekatkan hatimu dengan ingat pada Allah. Dan faedahnya nanti di hari engkau dibangkitkan. Syekh menyebut, kita nak dekat dengan Allah dengan fizikal ke? Tak boleh. Kita tak mungkin dapat dekatkan diri kita dengan secara fizikal. Tak ada orang berkata seorang tu dekat dengan Allah secara fizikal. Tetapi kita dekat dengan Allah dengan hati. Dan ini yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak nampak. Aku nampak dengan hatiku. Ada orang nampak Allah dengan akalnya. Ada orang nampak dengan hatinya. Ada orang nampak Allah dengan batinnya. Baik, memang Allah tidak boleh dilihat dengan mata. Kerana kehebatan Allah yang kita tak mampu melihat. Dan kerana kelemahan mata kita. Tuan-tuan, mata kita tengok kumang pun tak nampak. Tengok oksigen pun tak nampak. Ini oksigen yang paling kita perlukan dalam dunia. Kita pun tak pernah nampak. Tuan-tuan, setiap hari sedup. Kita tiap-tiap hari hirup. Nampak ke? Tak nampak. Penting tak dia? Amat penting, Ustaz. Kalau saya tak ada, saya mati. Akademika Allah yang hebat. Kenapa kita tak nampak Allah? Kerana lemahnya mata kita. Dan kerana terlalu dekatnya Allah. Dan satu takbir, para ulama mengatakan, Allah tidak kita nampak kerana dia terlalu dekat. Tuan-tuan, kalau kita ambil satu tulisan, letak pada jarak 10 cm, nampak tak? Nampak. Cuba dekatkan lagi. Nampak tak? Saya mula kelabu ni. Rapat kat mata tu. Nampak tak tulisan? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Apakah kerana dia jauh? Bukan. Kerana dia dekat. Kita, tuan-tuan, suatu kita tak nampak, sama ada dia terlalu jauh, satu. Atau dia terlalu dekat. Dekat sangat pun kita tak nampak. Sebab tu bila kita baca buku, kita ada satu jarak. Okey, ni jarak dia. Kalau kita cuba dekatkan, ada benda yang kita miss. Mata kita tak boleh nak fokus tu. Kanta kita tak boleh nak fokus tulisan-tulisannya. Akhirnya kita tak nampak. Baik, Allah Ta'ala tak boleh dilihat dengan mata kerana lemah mata kita. Kerana kecilnya dunia ini. Kerana Allah hanya dapat dilihat di hari akhirat kelak. Kerana akhirat kelak suatu alam yang luas. Alam yang luas. Okey, boleh tengok. Dengan kaifiat. Tetapi ada orang atas dunia Allah bagi dia melihat Allah. Baik, kebanyakan manusia melihat Allah dengan akal. Macam mana akal? Setiap benda ada yang menciptakannya. Kita tak boleh terima patung ini sebagai Tuhan. Sebab kita cipta dia. Kita tak mungkin terima pokok besar ni sebagai Tuhan. Ia boleh ditebang, dicantar dan dibuang. Tidak mungkin kita menerima manusia sebagai Tuhan. Ia juga mati macam kita. Maka akal kita berkata, Tuhan itu suatu benda yang berkuasa. Yang tidak binasa. Yang menciptakan segalanya. Yang mentadbir. Yang mentakdir. Yang menghidup. Yang mematikan. Yang memberi rezeki. Maka akal kita proses maklumat. Kerana akal ialah panca indera paling kuat berbanding dengan mana-mana panca indera. Apa yang akal fikir lebih kuat daripada apa yang mata tengok. Dan apa yang telinga dengar. Tentang kalau kita tengok sesuatu, tengok. Tapi kalau akal kita tak boleh terima benda tu, kita boleh tolak benda tu. Tapi kalau kita tengok sesuatu, akal kita nak terima, kita boleh terima. Kita tengok dia buat satu benda yang aib. Akal kita tak, itu bukan benda. Itu biasa. Akal kita proses. Biasa. Kita buat, dia tengok dia buat benda baik. Tapi akal kita proses. Ini benda tak baik. Kita akan kata dia tak baik. Itu orang kafir, dia tengok orang Islam sembahyang, dia kata orang Islam buat benda tak baik. Sebab akalnya proses begitu. Bukan dia kata orang Islam ni teroris.
Dengan datang ke masjid, mereka teroris. Cara mereka berfikir. Walaupun orang ke surau tak ada orang bawa senjata, pergi ke surau ni, masjid. Tapi akal tu proses. Itu saya kata akal ni menjadi panca indera paling kuat sebenarnya. Mata cuma alat. Maka akal ni bila dapat kenal Allah, maka mereka akan punya keyakinan yang tinggi. Tapi orang yang seterusnya, dia dapat melihat Allah dengan hatinya. Bukan sekadar dengan akal yang melihat setiap benda ada tanda, menunjukkan pada tanda. Akal kita kata kalau dengar suara ada makhluk. Kalau dengar kucing mengiau, ada kucing kat luar. Tak mungkin kita kata ada harimau kat luar. Kenapa saya dengar ngiau? Ngiau tu sifat kucing. Kalau tak dengar bunyi kambing kat luar, akal kita terus proses walaupun tak dapat tengok. Kambing kat luar. Ya ke kambing? Bukan lembu. Itu bunyi kambing. Bukan bunyi lembu. Memproses. Kita nampak je asap, ada kebakaran. Kerana asap menunjukkan pada api. Maka bila seorang melihat dengan mata hati pula, maka dia tak akan melihat tanda ni. Dia tahu. Bahawa di luar sana ada sekian-sekian. Dia tahu. Hatinya tak perlu dengar apa-apa. Dan umpama kita gini, kita tengok rumah, tak payah kita dengar suara, kita tahu ada orang dalam tu. Rumah tu ada orang. Bila kita tengok dalam air, tak perlu kita tengok ikan, kita tahu ada ikan dalam tu. Perlukah kita dengar suara ikan? Atau tengok buih-buih ikan? Tak perlu. Saya tahu ini laut, ada ikan. Dengan hati saya. Mengetahuinya. Sehingga dia membentuk keyakinan yang kuat. Sehingga satu peringkat mereka melihat dengan batinnya. Melihat dengan batin, artinya dalam semua situasi mereka tahu Allah melihat mereka. Ini yang disebut dalam maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu melihat, menyembah Allah seperti melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, kamu mengetahui, dia mengetahui, Allah melihatnya. Baik, kita nak dekat dengan Allah dengan hati. Makin kita banyak berzikir pada Allah, makin hati kita bercahaya. Dan bila makin terang cahaya, maka dia akan menampakkan Allah dalam hati kita. Nampak kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tapi bila hati ni gelap, maka yang berfungsi ialah syahwat kita. Lalu kita nampaklah manusia paling berkuasa. Manusia yang paling gagah. Manusia yang tentukan masa depan kita. Ini kalau tak bagi gaji, mati kering kita. Ini kalau tak tolong kita, tak dapat projek lah kita. Sebab kita tengok dengan mata. Dan mata itu dibantu oleh syahwat. Sebab itu ramai orang menjadi hamba manusia. Kerana hatinya gelap. Sebab itu tuan-tuan, macam mana saya tak nak biar saya tengok manusia itu beri pertolongan pada saya. Rawatlah hati kita. Kerana penyakit bermula di hati. Sebelum dia pergi ke badan. Kebanyakan zikir. Zikir banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Sehingga hati ni boleh berzikir sendiri. Maka kelak dia bercahaya. Dan dia akan menyuluh semua kegelapan. Sehingga kita memang berjalan dalam cahaya. Yamshi ala nur. Berjalan atas cahaya. Semua benda kita nampak akan hakikat dia. Nampak. Kita tengok orang, kita tahu ni akan mati. Kita tengok dunia ni akan binasa. Kita tahu, kita tengok dengan hakikat. Kita tengok orang puji, alah puji hari ni, esok keji lah tu. Kita tak teruja pun orang puji. Kita tak terkesan pun orang keji. Itu kan manusia macam gitu. Ustaz, dipuji Ustaz. Ustaz, dikeji Ustaz. Itu kan manusia. Saya melihat manusia dengan hakikat. Sebab itu pujian dia atau kejiannya tak akan beri bekas pada saya. Ini puji sikit dah rasa macam nak terbang. Keji sikit rasa dah nak masuk lubang kubur. Kalau kita tak mati dari keji. Kita juga bukan hidup dengan puji. Hidup kita, mati kita mencari redha Allah. Wa ilallahi qasdus sabil. Dan hanya kepada Allah itulah matlamat perjalanan kita. Qasdus sabil. Itu qasad dalam perjalanan kita. Sebab itu penting hati ni biar terang benderang, biar cerah. Dan semua orang suka tempat cerah. Antara keistimewaan kita pergi mall tu, apa menarik sebab dia cerah. Cuba mall tu gelap. Boleh kita tengok barang-barang? Tak. Semua cerah. Dalam mall tu dah cerah. Kedai-kedai pun cerah lagi. Kita pun tengok suasana yang amat cerah. Dari jauh nampak. Kita berjalan semua, no? Confident. Cuba gelap, kita mula meraba. Teramai orang bila blackout je, dia mula jalan meraba. Tak payah jauh lah blackout. Kita bilik tidur kita, pak gelap. Dah meraba cari pintu bilik air.
Dah meraba takut terantuk bucu katil. Itu baru bilik gelap. Buka lampu. Masya Allah, laju berjalan. Boleh melompat. Kalau gelap zahir kita dah rasa seksanya, bagaimana orang gelap hatinya? Yang disebut oleh Allah. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Mereka ni bukanlah gelap mata, tapi gelap hati. Mereka ni bukanlah buta mata, buta hati. Tetapi kalau saya katakan, kita bukan kata buta, tak ada cahaya, kita berjalan pun slow, tak berani berlari. Ada tak orang berani berlari dalam gelap? Melainkan dia tahu dia akan jatuh. Dia tahu. Ataupun kita main bola gelap. Ini bola Piala Malaysia, kita tukar gelap. Tengok siapa menang agak. Tak ada orang, kita tak akan nampak siapa pandai main bola. Akhirnya ni stadium ni dibuka. Limpahan spotlight dia. Macam siang. Cerah nampak. Sebab nampaklah mereka boleh main bola. Cuba gelap. Boleh main. Tak. Kita hidup kat dunia. Kita mampu hidup dengan baik. Kalau kita nampak dunia ni terang. Tapi bukan terang dengan lampu-lampu dunia. Terang hati kita. Orang inilah tuan-tuan sekalian. Dek terang hati dia. Sampai ke kubur terang hati dia. Allah terangkan kuburnya. Jadi fikirlah kita nak gelap hati ke nak terang hati. Nak terang hati, banyakkan berzikir. Dan ini makanan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Dia menyebut tentang dekat dengan hati. Beliau kata lagi. Faedahnya kamu dapat bila kamu dibangkitkan nanti akhirat kelak. Dan kemudian kata beliau, sentiasa ingat pada kubur. Yang pasti kita akan menghuninya. Dan ingat pada suatu hari di mana kita akan dibangkitkan. Baik, Syekh Abdul Qadir menyebut 3 benda. Untuk kita dekat dengan Allah. Pertama, dekatkan hati kita dengan Allah. Dengan zikir. Yang kedua, ingat kubur tempat kita akan kembali. Yang ketiga, ingatlah hari kebangkitan dan apa yang berlaku padanya. Itulah tajuk kita mengingat diri tentang hari kebangkitan. Tajuk ni bukan Syekh Abdul Qadir tulis. Tajuk ni penterjemah tulis. Kalau kita buka kitab asal, Syekh Abdul Qadir tak letak tajuk. Semua ni Syekh Qadir memang ditulis dalam kitab itu majlis ya. Tapi tidak disebut tajuknya. Tapi dia ambil apa yang besar, apa yang penting. Walaupun kadang-kadang tengok tajuk itu mungkin bincang 2 ayat je. Dia lain bincang hal lain. Kerana itu mungkin yang lebih utama untuk kita lihat. Jadi kalau kita, hati kita disuburkan dengan zikir, ingatan kita dengan kubur dan juga hari kebangkitan, maka kita akan dapat kelebihannya di sisi Allah SWT. Ni kalau jenis tak pernah fikir kubur, lepas tu tak pernah fikir kita akan dibangkitkan semula, ini masalah. Walau dia tengok siap hari orang mati dikebumikan. Dengan tragedi COVID, ribuan mati mereka tengok depan mata. Bukan mereka tak boleh menguruskan jenazah. Mereka lihat bagaimana jenazah ini diasingkan daripada keluarga. Tetapi tidakkah mereka tahu ataupun kita semua tahu, bila kita mati memang kita diasingkan dari keluarga kita. Kita kan sedih kerana tak boleh menghadiri pengkebumian sebab dia kena COVID. Kita tengok dari jauh pagar kubur. Tetapi apakah tidak ada yang lebih sedih daripada itu? Yang sebenarnya bila kita mati memang kita diasingkan terus dari manusia. Mati itu sendiri bukan pengurusan mati yang kita sedih sebab kita tak boleh hadir. Mati itu sendiri telah mengasingkan diri kita daripada manusia. Dan kita akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Dan berita kematian makin lama makin hampir dengan kita. Bila ia makin hampir dengan kita dan mula mengenai orang yang kita sayang, orang yang kita kenal, berarti giliran kita makin hampir. Macam tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi kat JPG atau pergi kat kaunter mana-mana yang ada nombor tu. Setiap kali dipanggil nombor, tuan-tuan akan tengok nombor tuan-tuan. Kita ambil nombor berapa? Nombor 50. Kita pun tengok dalam skandal tak main panggil-panggil keluar kat skrin. Dia klik sekali nombor 40. Kita pun tengok nombor kita. Lagi 10 orang kata kita. Ni semua orang buat benda sama ni. Kemudian tak lagi duduk. Tukar lagi. Lagi 7 orang kata kita. Kita pun masih mula ambil nombor pun dah tulis. Kita orang ke berapa? Lagi 10 orang. Tetapi tidakkah kita dapat kiaskan benda tu dengan kematian yang berlaku? Orang ini yang kita kenal, yang kita tahu, mati.
Maknanya nombor kita dah hampir dah ni. Di nombor dia nombor 53. Kita dah miss ni nombor 52 kita ni. Umur kita 52. Misalnya. Umur kita 53. Yang 52 dah dipanggil. Kita pun nampak, gelerang aku pula ni 53. Tiba dipanggil umur 55 dulu. Kita 53 tak panggil lah. Kita pergi tak kat kaunter beritahu dia. Pergi, cik, nombor saya ni tak panggil. Saya 53 yang panggil 55, kenapa? Tuan-tuan, demikian mati. Kalau kita tahu ada orang lebih yang umurnya kita lebih pada dia dan kita belum mati, maka kita patut rasa lebih insaf. Kawan saya umur 40 dah meninggal. Saya ni 45. Mana awak lagi dekat pada dia sebenarnya? Secara nombor awak lebih dekat. Tapi Allah panggil dia dulu. Untuk apa? Pengajaran untuk awak. Betapa Allah beri kesempatan awak 5 tahun berbanding dia. Untuk awak terus, bukan sekadar jadi baik, awak bersyukur dengan anugerah Allah pada kita. Setiap kali kita dengar orang yang lebih muda mati pada kita, walaupun kita dah tua, walaupun kita rasa umur kita memang layak mati, Ustaz, saya tak mati lagi. Tak mati lagi. Maka kita patut mengetahui bahawa itulah tanda Allah nak suruh kita bersyukur lebih. Syukurlah. Orang yang umur muda pada kita pergi dulu, kita belum pergi, syukur pada Allah. Supaya kita benar-benar menghargai hari-hari kita dengan mentaati Allah. Maka ini kematian, kalau siapa pun tak pernah fikir kematian, maka dia telah menggelapkan akhirat dia. Bukan gelapkan kubur dia. Siapa yang fikir kematian, dia sebenarnya telah menjadikan kuburnya bercahaya. Sebab dia pasti bersedia dengan amalan. Kan orang beriman tidak akan diberikan 2 ketakutan dan 2 kebimbangan. Kalau dia sudah bimbang dengan kubur dan akhirat, maka nanti dalam kubur Allah dah hilangkan kebimbangan itu. Tapi kalau kita tak pernah bimbang kubur dan akhirat, nanti kita masuk kubur, maka kita akan bimbang. Dan kita akan takut dengan akhirat. Tidak akan Allah himpunkan 2 ketakutan dan 2 kebimbangan. Sebab itu tuan-tuan, baik kita bimbang dulu macam mana masa depan kita dalam kubur, macam mana akhirat waktu kita dibangkitkan. Bila kita ingat benda ni, kata Syekh Abdul Qadir, hilanglah, lenyaplah hati kita yang keras dan bersihlah daripada karat dan dosa. Artinya, untuk bersihkan hati, maka ingatlah benda-benda macam ni. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bina kehidupan kamu, ehwal kamu dengan asas zahir yang jelas. Semayang, puasa, zakat. Tuan-tuan, bila orang cuba membina tasawufnya pada asas yang tidak jelas, dia akan keliru. Kita membina tasawuf kita dengan asas yang jelas, zahir yang jelas. Apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji, aurat tutup. Maka ini zahir yang jelas, kita bina ehwal kita, keadaan kita, hukum hakam yang jelas. Kerana Syekh Abdul Qadir sentiasa ingatkan orang-orang yang kononnya bertasawuf tapi tak nak semayang, konon tasawuf tak nak tutup aurat, konon tasawuf lalu bercampur lelaki perempuan. Maka ini golongan sebenarnya tertipu dengan diri sendiri. Kerana tasawuf itu mula-mula dibina dengan ehwal hukum hakam. Atas itu dibina. Bila mantap, maka barulah datang perkara yang lain. Tentang kita nak buat rumah, buat bangunan, asas tu kuat. Kita dah piling dia, kita dah buat dia punya foundation dia, basement dia, untuk berapa tingkat kita nak angkat. Ini kalau nak angkat bangunan 5 tingkat, kita dah kira besi dia banyak mana bawah. Sebelum dia angkat sampai 3 tingkat. Kalau bawah dah tak lulus, dia tak akan naik atas. Kita ni nak bersufi macam mana pun, asas hal ehwal hukum hakam itu mesti mantap. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Dan sebelum itu oleh Imam Abu Hanifah. Kalau ulama bukan wali, siapa wali Allah? Bila ada kelompok manusia yang jahil mula memisahkan antara ulama dan wali. Lalu mereka mula menganggap wali ini berada pada satu lembah lain, ulama lembah lain. Lalu mereka berkata, ni ulama ni dia tak faham hukum. Mereka ni tak faham hukum. Kita berada pada taklif kita sendiri. Lalu mereka mula menggugurkan segala perintah Allah. Dan para ulama, mereka lah yang eligible, mu'ahal untuk jadi wali Allah. Lau lam yakun ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau ulama itu bukan wali, Allah tak akan ada wali. Cukuplah kita tahu semua para nabi Allah hantar dengan ilmu. Bahkan Nabi kata apa? Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma.
Man akhazahu akhadha bihazzin wafirin. Sesungguhnya semua para nabi, mereka tidak mewarisi harta, dinar dan dirham, tapi mereka mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia mendapat keuntungan yang banyak. Dan Nabi sebut selepas itu, innamal ulama warasatul anbiya. Dan ulama itulah pewaris Nabi. Maka ulama itulah yang akan menjadi wali. Jadi seorang tak boleh lompat terus menjadi wali tanpa mereka melalui, kita katakan, perjalanan ahli ulama. Sebab itu dalam doa kita sebut, Allah maj'al hayatana hayatal ulama. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup ulama. Yakni berilmu, berpengetahuan. Tahu sendi hukum syariat. Jangan atas nama tasawuf lalu gadai semua hukum akal. Aku tak ada semua hukum akal. Atas nama dia dah sampai, semayang tidak, puasa tidak, aurat tak tutup, campur lagi perempuan. Lalu para ulama bila diceritakan pada mereka, mereka ni buat kemungkaran kerana mereka sudah sampai. Satu istilah menunjukkan sampai pada Allah. Lalu kata mereka tidak. Atau mereka jawab, ya mereka sampai, tapi sampai ke neraka. Naam yasiluna ila saqar, sampai ke neraka saqar. Itu orang kata dia dah makan dah sampai tu, dia dah sampai, kita belum sampai. Sampai apa kalau tak dibina atas hukum ihwa, hukum hakan syariat, dia tak akan sampai. Siapa pun bercakap tentang tasawuf, mengabaikan syariat, maka dia ialah orang yang sebodoh-bodoh manusia. Kemudian kata Syekh, wahai orang yang bodoh, agama ini bukan main-main, bukan hipokrit, biar jelas. Yani jelas ikhlas kita kepada Allah. Jangan tipu Allah Ta'ala, nescaya Allah tipu kita. Maksudnya apa? Bila Allah sebut dalam Quran, yukhadi'una Allah wa rasulahu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'un. Mereka nak tipu Allah dan Rasul. Allah tipu mereka. Apa maksudnya? Tipu manusia ni bila buat amalan, bukan nak Allah nak pujian orang. Tipu Allah lah tu, cuba. Maka Allah jadikan ibadat itu tidak bermanfaat untuk dia. Sebab itu kata ulama, bila kita main-main dalam ibadat yang ini tidak ikhlas, dan apa akan jadi pada ibadat kita? Kata mereka, ma la yakunu billah la yakun, wa ma la yakunu lillah la yanfa'u wa la yadum. Maksudnya, apa yang kita tak buat kerana Allah, maka dia tidak akan sempurna. Dan apa yang kita buat bukan kerana Allah, dia tak akan beri manfaat dan tidak akan berterusan. Kita ingat benda ni, bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Keliru kita nak makhluk juga, tapi nak juga Allah. Keliru. Kenapa jadi keliru? Walau matlamat kita jelas, kita nak Allah, redha Allah, keampunan Allah. Kita berpuasa ni nak redha Allah, bukan nak benda lain. Kita bukan lagi kanak-kanak yang mungkin puasa kerana nak duit atau kerana nak raya. Dah jelas kita puasa kerana kita nak keridhaan Allah. Dah jelas kita qiyam, kita tarawih, jelas. Tak ada apa makhluk dalam bicara ibadat kita. Kerana sesuatu yang kita buat bukan kerana Allah, Allah tak akan jadikan benda itu sempurna. Dan sesuatu yang kita buat bukan kerana Allah, Allah tak akan jadikan dia beri manfaat pada diri kita atau pada orang lain. Dan wala yadum, dan tidak berterusan manfaat. Kalau benda itu bermanfaat di dunia, dia tak akan berkekalan sampai akhirat. Ni tengok setiap amalan kita, biar benar-benar kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.